وثب قرنا وما هللنا ما استغفرنا وما صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من نازله بشام له نقدمها ونهدي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم سواء مثل ثواب ذلك إلى رحمه المخزون إلى المرحوم حاجي محمد نور بن حاجي يوسف وأصوله وجاء أجمعين ثم سواء مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم زدنا بمغفرتك يا أكرم الأكرمين يا موجب سنة اللهم انزلنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا موجب سنة اللهم انزلنا بمحبتك يا أكرم الأكرمين يا موجب سنة اللهم انزلنا بمرضاتك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. Segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada malam yang penuh barakah, pada malam Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Malam Jumaat merupakan malam yang dibentangkan amalan kita ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah orang pada minggu ini menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila amalan umat aku dibentang ke hadapan aku, bila minggu itu dia melakukan pelbagai kebaikan, maka menggembirakan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fasyakartullah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau minggu itu ada amalan kita yang kurang dan sebagainya, maka Nabi tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfartullahu lahum, aku beristighfar kepada Allah bagi pihak mereka. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam satu madrasah tarbiyah nama dia. Kita berada dalam madrasah tarbiyah. Terpulang kepada orang itu bagaimana dia menisbahkan diri dia pada madrasah ini. Kita telah menyediakan satu madrasah, insya-Allah madrasah ini adalah madrasah yang boleh membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkata begitu? Sebab segala adab syarat iaitu menepati. Di antara syarat terbesar madrasah tarbiyah sufiah ini adalah adanya silsilah yang sahih bersambung dengan guru yang mana bersambung silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang tidak dapat digambarkan, dan bagi orang yang punya ilmu kefahaman, inilah satu nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sanad itu satu yang penting dalam agama. Sanad ilmu, sanad pelbagai itu penting dalam agama. Sebagaimana kata Abdullah ibn Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu salah satu perkara agama. Jadi para ulama dahulu bersungguh-sungguh mencari sanad ilmu, sanad amalan dan sebagainya. Apatah lagi dalam bab tarbiyah jiwa ini kita ada sanad. Maka Abdullah bin Umar kata al-isnadu minad din. Sanad itu perkara agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad, orang boleh bercakap apa saja dikehendaki. Bermaksud orang boleh buat madrasah tarbiyah sendiri, tetapi kalau dia tidak punya sanad, maka pentarbiyah itu tidak sempurna. Tak sempurna. Dia buat sendiri ya kaedah, tapi tidak ada gurunya yang membimbing dia. Sebagaimana kata ulama, man la shaykh lahu fa syaitanu syaikhu. Barang siapa tidak ada guru, maka syaitanlah gurunya. Sebab itu di antara nikmat
yang bernilai agama ini, kita punya guru. Kenapa? Sebab kita ada satu contoh model, kita kata. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan tuan guru kita akan sampai. Dia sentiasa nak datang. Begitulah kuatnya hati dia dengan murid-murid dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia sampai 1 September ini. Setiap kali tuan guru sampai, apa faedah kita nak ambil dia? Bukan faedah pada jasad dia tak. Tapi faedah kepada roh dia, hati dia. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tidaklah kita bertemu seorang guru kecuali kita mengambil faedah daripada dia. Bukan faedah duniawi tak. Tapi faedah ukhrawi, atau lebih faedah kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia untuk kita begitu. Maka madrasah ini telah menyediakan dia punya syarat-syarat dia. Maka terpulanglah kepada orang yang berada dalam madrasah tersebut, apa tujuan mereka berada dalam madrasah ini. Saya nak test je kau. Nak tengok seronok tak seronok. Tak seronok sana. Ataupun sebagaimana. Jadi bagi orang yang lebih faham, ada tujuan kenapa untuk masuk madrasah yang sahih ini. Sebab apa kita sahih? Sebab kita ada sanad yang sahih, kita kata. Bersambung kepada sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kata syaraful intisab, nama dia, kemuliaan intisab. Nasab kita tak mulia. Nasab kita entah mana datang apa ya. Kau sebarang apa ya, ataupun apa ya. Nasab kita tak tahu kan. Masya-Allah, kalau nasab ahli bait, masya-Allah mulia nasab dia. Kita tak tahu sebab atuk anyang sudah dapat nama dah. Kan? Eteh ali dah balik-balik nama dah. Perahu lah, motorbot lah, nama dah tak apa. Dia tak tahu keturunan kita. Jadi nasab kita tidak pasti kemuliaan dia, tapi kita boleh mencari kemuliaan intisab, syaraful intisab, kita kata. Intisab kita kepada guru kita, sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terpulang apa niat. Jadi niat yang paling betul masuk dalam madrasah tarbiyah adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang sahih masuk madrasah tarbiyah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala itu, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuan dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan hubungan baik di antara kita dengan Allah Subhanahu, itu tujuan dia. Menambah rasa cinta kita, menambah rasa bahagia kita, menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita tidak berasa senang untuk menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya bila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tenang. Itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir itu menjadi tenang. Tidaklah orang itu tenang ketika menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hubungan yang telah menjadi baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini jiwanya mencari-cari sesuatu yang lain. Jiwanya rasa bahagia yang disangkanya bahawa duit itu membahagiakan dia. Ada. Dan kebanyakan orang menyangka bahagia itu pada anak, pada isteri. Itulah bahagia dia. Dapat isteri, dapat anak, selesailah hidup dah habislah tu. Oh, masya-Allah. Jadi tidak kebahagiaan yang sebenar yang perlu kita dapati di dunia ini adalah mencari kebahagiaan Tuhan kita. Bukan kita campak keluar anak-anak bini kita, tidak. Tapi kita berhati-hati dengan kecintaan kita kepada makhluk itu, supaya tidak menghalang cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pernah rasa bahagia dengan duit, pernah rasa bahagia dengan anak, pernah rasa bahagia dengan isteri, pernah rasa bahagia dengan isteri-isteri, maka tidakkah kita tersentuh ataupun terfikir di hati kita, kita nak mencari bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula? Sampai bila kita nak tunggu? Dah doket nak tercokik nyawa baru nak cari, dia kata. Nak mencari makna rasa bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbahagialah kalau orang bersungguh-sungguh. Madrasah ini menyediakan. Sebab apa? Sebab para murabbi dan madrasah ini, masya-Allah, di kalangan para auliya illah salihin.
Kita tengoklah silsilah madrasah ini. Masya Allah, ribuan di kalangan para murabbi, di kalangan para awliya dan salihin serata dunia ini berasal dari madrasah ini. Kerana mereka bersungguh-sungguh mencari maksud kehidupan. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapat cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sempurna. Maka ketika mana dicabut nyawa oleh malaikat maut, mereka membawa sijil yang sangat bernilai. Sijil ma'rifat, sijil mahabbah, sijil rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil mujahadah dia. Hasil sebab dia rajin, dia mujahadah, dia rajin, dia bijak, dia pandai, dia faham tentang dunia. Maka ditinggalkan segala penipuan yang mencuri hatinya, tetap dia istiqamah untuk mencari apakah itu maksud ma'rifat, apakah itu maksud mahabbah. Sehingga ketika mana madrasah ini semakin meningkat ruhnya, semakin meningkat hatinya, dan ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia yang tidak boleh diperkatakan, maka itu mendapat habuan yang baik dalam madrasah ini. Itu tujuan kita, bukan tujuan lain. Pada bulan lepas, pada tahun lepas, meningkat lagi perasaan kita. Itu tujuannya, bukan tujuan yang lain. Bahkan para murabbi itu tak ada tujuan dia mendidik seorang murid kecuali membawa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kejayaan seorang guru. Jadi kejayaan seorang guru itu bukan murid dia bagi duit, kalau nak bagi boleh ya. Kejayaan seorang guru itu bukan anak murid dia menyanjung-nyanjung dia, bukan. Kejayaan guru itu bukan murid dia semua panggil dia maulana, syekhuna, apa lagi nak panggil, bukan itu kejayaan dia. Kejayaan seorang guru itu dapat membuat murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Syekh Qadir Jilani mengatakan kalau seorang itu dilantik sebagai murabbi, tujuannya seperti ibu angkat sahaja, katanya. Tugas bagi ibu angkat sahaja supaya membesarkan anak tadi, dah besar pulangkan balik ke ayah. Begitulah seorang murabbi itu tujuannya untuk mentarbiah murid dia, bagi mereka yang ikhlas dan sebagainya, dan akhir dia menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tuan guru kita menyebut bahawa bila selesainya seorang tuan guru itu ketika dia memimpin murid dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan ha anta wa rabbuka, ha anta wa rabbuka, inilah kamu dengan Tuhanmu, dah pergilah kamu dengan Tuhan kamu, sebab kamu telah mendidik hatimu dengan Tuhan, dah. Tidak ada kepentingan guru terhadap murid dia, semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita memastikan kita mendapat hubungan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia, supaya di akhirat nanti kita dihimpunkan dengan para anbiya, para rasul, para syuhada, para siddiqin, yang mereka itu juga sempurna hati mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Makan minum semua ni sebagai syarat kita nak menyambung nyawa yo. Bukan tujuan kita makan minum. Tak payah poning kepala lah. Makan minum ni macam mana nak buat ni, payah pula. Kat Maznah tak masak lebih ni pula. Barah pula ni. Tak payah. Masak bubur lah lebih ni. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bulan depan ni kita ada program besar ni di pondok dengan insya-Allah, mudah-mudahan mendapat keberkatan. Minggu depan ni 3 orang ulama akan datang. Yang pertama tuan guru kita lah. Yang kedua Syekh Awad, yang ketiga Syekh Fatih Ijazi. Soal ulama besar. Alhamdulillah, jadual dia bawa ke sini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan madrasah kita ni bertambah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Madrasah kita ni mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang datang menghadiri mendapat sesuatu faedah ukhrawi, kita bukan faedah dunia, faedah akhirat. Mudah-mudahan madrasah kita ini mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang datang mendapat satu faedah, menambah baik hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i.
Allahumma zidna. Alhamdulillahi rabbil alamin.